dihidupkan di dalamnya yaitu zikrullah, yaitu selawat kepada baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Bahkan dalam riwayat yang lain, lorong-lorong pun akan saling bangga membanggakan. Di antara lorong yang ketiga lalu di jalannya, orang yang berzikir kepada Allah, setelah orang itu lewat lalu daripada lorong tersebut, lorong itu akan membanggakan dirinya dengan lorong yang lain. Lorong yang lain, tengok ada tak di kalangan di lorong kamu itu lalunya orang yang berzikir kepada Allah. Lorong pun berbangga dengan lorong-lorong yang lain kalau ada yang lalu di situ adalah orang yang berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka tempat ini adalah tempat curahan rahmat daripada Allah Subhanahu wa taala. Majtama'ul qaum atau la yaq'udul qaum yadhkuruna Allah illa nazalat alaihimus sakinah wa ghashiyatuhumur rahmah wa haffat alaihimul malaikah wa haffat alaihimul malaika wa dzarkahumullahu fiman indah. Tak ada satu kaum itu yang akan duduk untuk berzikir kepada Allah kecuali akan diturunkan ketenangan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kita hari ini kadang-kadang tak tenang. Di mana yang kita pergi? Kita mungkin pergi ke farmasi untuk beli obat ketenangan. Kalau kita pergi ke hospital, kita pergi ke tempat ataupun ke tempat hiburan yang bukan-bukan, kononnya adalah untuk mencari ketenangan. Nabi dah ajarkan kepada kita tempat yang mana kita nak duduk untuk dapatkan ketenangan. Di mana untuk mendapatkan ketenangan? Itu adalah di tempat-tempat seperti ini, majlis-majlis ilmu, seperti majlis-majlis zikir, diberikan kurniaan ketenangan oleh Allah Subhanahu wa taala dan dihujani dengan rahmat daripada Allah. Sehingga baginda Rasulullah, satu ketika baginda Rasulullah SAW melihat sahabatnya sedang berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala. Ketika itu Nabi pun datang. Nabi mengatakan, aku ingin untuk menumpang akan ketenangan dan rahmat yang diturunkan oleh Allah. Kalau kamu dapat melihat seperti mana aku dapat melihat, pasti kamu akan melihat bagaimana ketenangan itu diturunkan oleh Allah dan rahmat itu diturunkan oleh Allah. Nabi melihat dengan matanya bagaimana rahmat dan juga ketenangan itu diturunkan oleh Allah. Sehingga kata baginda Rasulullah, aku nak join sama untuk nak menumpang ketenangan dan rahmat yang diturunkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka hari ini pasti kita dikurniakan ketenangan dan rahmat daripada Allah dan dinaungi oleh sayapnya para malaikat, dan nama kita sedang disebut-sebut oleh Allah Subhanahu wa taala di kalangan hamba-Nya. Hadirin yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Dengan masa yang sedikit ini, sebenarnya tajuk yang diberikan adalah untuk mengungkapkan akan kelahiran baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Baginda Rasulullah adalah manusia yang luar biasa. Dipersiapkan oleh Allah akan kelahiran baginda Rasulullah ini daripada azali lagi. Sehingga kan di dalam syurga, di dalam ciptaan Allah Subhanahu wa taala, di sana tertulisnya namanya baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Sehingga yang dikenal dahulu itu bukan hanya kita ataupun umatnya, yang mengenalnya adalah makhluk sebelum kita. Bahkan makhluk pertama atau insan pertama yang diciptakan oleh Allah, yaitu Adam alaihissalam, sudah mengenal kepada baginda Rasulullah. Bagaimana mengenalnya? Di dalam surga itu semuanya tertulis akan nama baginda Rasulullah. Di tiang arasy Allah adanya nama baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Semuanya mengenal kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Nabi Adam pun mengenal kepada baginda Rasulullah. Sehingga ditanya kepada Allah, ya Allah, siapakah yang nama yang ditulis itu wahai Tuhanku? Kata Allah Subhanahu wa taala, itu adalah merupakan dari keturunanmu yang paling mulia, yang mananya akan diutuskan nantinya sebagai nabi yang terakhir. Ini semua telah dikhabarkan oleh Allah Subhanahu wa taala kepada baginda Rasulullah, dipersiapkan oleh Allah dari awal azalinya. Ketika mana diciptakan akan Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, sehingga ditanya kepada Nabi, bilakah engkau diciptakan ataupun dilantik menjadi nabi ya Rasulullah? Kata baginda Rasulullah, aku telah dilantik menjadi nabi ketika Adam itu bainal ma'i wal turab. Ketika Nabi Adam itu masih lagi air dan juga tanah, masih dalam keadaan ruh dan juga jasad, aku sudah dilantik menjadi nabi, kata baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Sebab itulah ketika semakin hampir akan kelahiran baginda Rasulullah, maka kejadian-kejadian yang luar biasa itu telah berlaku. Di antaranya peristiwa masyhur yang kita tahu, yaitu peristiwa yang dikatakan peristiwa yang daripada Ashabul Fil, ataupun kita katakan adalah daripada tentera bergajah, daripada Abrahah yang ingin untuk menghancurkan kepada Kaabah. Ketika itu dilindungi oleh Allah, maka dilahirkan pada tahun itu baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam.
dipilih untuk nak memberitahu bahawa sesungguhnya peristiwa yang hebat ini, yang mana Allah Subhanahu wa taala menunjukkan akan kebesarannya, maka lahirlah Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Tidak cukup dengan itu dipilih Rabiul Awal, tak dipilih Ramadan, tak dipilih mungkin daripada Rajab, tak dipilih daripada bulan-bulan Muharram, tetapi dipilih adalah Rabiul Awal untuk supaya yang mulia itu adalah Nabi, bukan bulannya. Kalau sekiranya mungkin yang lahirnya Ramadan, dia mengatakan kemuliaan Nabi kerana lahirnya di dalam bulan Ramadan. Tetapi Nabi dikhususkan dalam Rabiul Awal, tak ada yang disebutkan kehebatan pada bulan itu kecuali kelahiran baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, khusus untuk memberi tahu kepada kita bahawa kelahiran itulah yang paling hebat, bukan bulannya, bukan apanya, tetapi adalah yang lahir itu adalah insan yang agung. Baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sebenarnya yang menceritakan kepada kita tentang kelahirannya. Baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam lah yang menceritakan kepada sahabatnya akan keadaan ketika kecilnya, ketika dilahirkan oleh ibunya. Kenapa diceritakan oleh baginda Rasulullah? Sebab Allah menceritakan akan kelahiran Isa alaihi salam, menceritakan akan kelahiran Harun, menceritakan akan kelahiran daripada diciptakan Adam alaihi salam. Kemuliaan para anbiya wal mursalin diceritakan oleh Allah. Akan tetapi Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam adalah semulia-mulia para nabi dan rasul, yang mana sesungguhnya kejadian dan setiap apa yang diciptakan oleh Allah adalah sangat luar biasa yang diberikan oleh Allah. Sehingga ketika dia nak dilahirkan baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ibunya Aminah tak tahu bahawa ketika itu dia sedang mengandung. Kenapa? Kerana tak terasa sedikit pun daripada kepayahan, kesusahan, tak rasa mengidam, tak kita panggil rasa nak muntah, tak rasa susah, tak rasa payah. Tengok kita pada hari ini mengandung, berapa banyak kadang-kadang itu kita dah tak tahan dah, berbulan kadang-kadang kita muntah, kadang-kadang yang bukan isteri yang muntah, suami yang muntah. Semuanya kesan-kesan daripada mengandung itu menunjukkan keberatnya orang-orang yang mengandung ataupun orang-orang yang membawa kepada anak. Tapi baginda Rasulullah kerana kemuliaan yang ada kepada Nabi, tak pernah menyusahkan kepada ibunya, bermula daripada dia dikandung oleh ibunya Aminah. Sehingga tak tahu Aminah itu bahawa dia sedang mengandung, kecuali ketika itu datang di dalam mimpi daripada Aminah bahawa diberitahu ketika itu dia sedang mengandung kepada insan yang cukup agung. Diberitahu kepada Aminah di dalam mimpinya, sehingga kan dia merasakan dan melihat kepada aliran haidnya yang terputus. Mengetahuilah bahawa sesungguhnya dia sedang mengandungkan seorang anak. Bayangkan ayahnya ketika itu Nabi Muhammad SAW 2 bulan dalam kandungan sudah diambil oleh Allah Subhanahu wa taala, meninggal di Abwa, iaitu di Madinah, dalam keadaan yatim. Baginda Rasulullah di dalam perut ibunya dipelihara oleh Allah Subhanahu wa taala. Baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kemudian kerana itulah ibunya mendapatkan petanda-petanda yang cukup luar biasa. Cahaya yang ada kepada baginda Rasulullah terpancar di wajah ibunya Aminah, dipindahkan daripada Abdullah kepada Aminah ketika didatangi Aminah. Semua ini adalah tanda-tanda kehebatan baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Sehingga di dalam kasidah yang disebutkan tadi atau di dalam maulid yang disebutkan tadi, ketika dilahirkan baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, maka bergegar arasy Allah Subhanahu wa taala. Maka ketika itu malaikat, ketika dengar suara malaikat yang sedang bertahlil, bertahmid, bertasbih, meraihkan ataupun ingin untuk nak membesarkan akan kelahiran ini. Di antara tanda-tanda yang diberikan oleh Allah untuk menyatakan yang lahir ini adalah insan yang agung, di antaranya adalah bergegarnya daripada istana Kisra, istana yang cukup kukuh ketika itu bergegar, retak ketika itu, dan 14 daripada tiang serinya runtuh. Ketika lahirnya baginda Rasulullah, api yang disembah oleh orang yang Majusi yang tak nak pernah padam selama 1000 tahun, padam pada ketika itu. Tasik Sawa yang ketika itu dianggap suci, kering seketika itu juga kelahiran baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Adakah kejadian ini kebetulan atau ini adalah merupakan bagaimana Allah ingin untuk meraihkan dan menunjukkan bahawa kelahiran ini adalah kelahiran yang luar biasa, yang patut kita kenang dan kita ingat, supaya kita membesarkan dan memuliakan kepada baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kita tanya kepada diri kita, kita ini kalau mengenang kepada kelahiran kita, kita gembira. Kita kadang-kadang kita buat satu munasabah atau majlis. Begitu juga kalau anak kita lahir, kita gembira.
Dan juga kalau lahirnya itu kemudian umurnya pun dah berapa belas tahun pun kita gembira juga, sehingga kita raikan juga. Tuan-tuan, kalaulah kita punya hari jadi ataupun hari lahir kita sambut, anak kita sambut, kawan-kawan kita sambut, kenapa tidak kita meraihkan hari kelahiran baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam? Kerana kelahiran baginda Rasulullah adalah cahaya iman, cahaya Islam, cahaya yang membawa kepada alam ini. Sehingga dikatakan ketika mana Nabi dah hampir-hampir dilahirkan, pohon-pohon, binatang-binatang ternak ketika itu, pohon-pohon yang mati menjadi subur. Disebutkan dalam kitab-kitab samawi sebelumnya akan kelahiran, tanda kelahiran baginda Rasulullah. Disebutkan di antaranya pokok-pokok yang mati akan menghijau kembali. Sebab itulah orang-orang Nasrani ketika melihat pokok-pokok ketika itu hidup, mereka mengatakan ini akan lahir Nabi yang terakhir. Ketika mana orang Yahudi melihat di langit bintang yang tak pernah bergerak pun, yang mana disebutkan bintang Ahmad, ketika itu bergerak, bintang tersebut muncul menyinar. Maka ketika itu ada seorang Yahudi menjerit di Madinah. Kata Hasan bin Thabit, ketika itu aku umur 7 atau 8 tahun. Aku dengar orang Yahudi mengumpulkan orang-orangnya. Mari tengok bintang itu, sesungguhnya telah memancar bintang Ahmad. Bermakna pada hari ini telah lahir Nabi yang terakhir. Cuma tinggal lagi Nabi yang terakhir itu lahir daripada bangsa Arab, bukan daripada orang-orang Bani Israel, sehingga kan daripada mereka menanti-nanti kelahiran baginda Rasulullah, akhirnya tekad mereka adalah untuk membunuh kepada baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Hadirin rahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, ketika mana nak dilahirkan Nabi sallallahu alaihi wasallam, ketika itu cahaya yang menerangi kepada alam ini luar biasa, sehingga kata Aminah, aku dapat melihat ketika itu bangunan-bangunan yang tinggi di Syam. Dapat melihat bangunan-bangunan yang tinggi di Syam. Jauhnya pandangan yang ketika itu cahaya menerangi kepada alam ini, sehingga dapat dilihat oleh ibu baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Sehingga dilahirkan Nabi sallallahu alaihi wasallam dalam keadaan yang luar biasa. Dalam riwayat mengatakan adalah sujud kepada Allah Subhanahu wa taala, sedang ibu jari telunjuknya itu menunjuk ke langit. Ada lagi yang mengatakan tentang baginda Rasulullah sedang tangannya menghadap dan juga berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Dalam keadaan berkhatan, dalam keadaan tali pusatnya telah diuruskan, telah bersih baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ini semua nak digambarkan akan kemuliaan baginda Rasulullah. Hadirin, kalau kita nak ulang cerita ini dan kita kadang-kadang pun tak tahu daripada cerita ini, bagaimana kita nak memuliakan dan juga mengagungkan kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam? Jangan ingat bahawa kisah-kisah seperti ini ataupun keluarbiasaan baginda Rasulullah ataupun mukjizat Nabi ini kadang-kadang kita rasakan tak perlu untuk kita ceritakan. Hari ini anak-anak kita, mereka suka kepada siapa? Superman, Ultraman, Batman. Kenapa? Sebab hebat. Dia boleh untuk mengalahkan orang jahat, ada kuasa kepadanya. Kuasa yang ada pada itu adalah palsu, dan benda ini adalah rekaan. Tapi baginda Rasulullah adalah hak. Nabi ada mukjizatnya, dapat membelah kepada bulan. Nabi ada khususiyah yang tak ada kepada yang lain. Nabi SAW tak pernah menguap seumur hidupnya. Nabi tak pernah dihinggapi oleh binatang-binatang yang terbang. Nabi SAW peluhnya itu harum. Suara baginda Rasulullah SAW ketika berucap seperti ini dapat didengar sehingga di rumah-rumah yang ada di luar sana. Ini kelebihan baginda Rasulullah yang kalau kita tak tahu, bagaimana kita nak ceritakan kepada anak kita sehingga anak kita nak kagum kepada baginda Rasulullah? Nak tukar dah hero-nya, bukan lagi hero-hero yang kita sebutkan tadi, sepatutnya hero-nya adalah baginda Rasulullah. Tapi kalau kita tak tahu, bagaimana nak ceritakan kepada anak-anak kita? Nabi bapa mengalahkan ahli gusti yang cukup hebat. Nabi boleh memecahkan batunya dengan tangan baginda Rasulullah. Hebatnya Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Tapi kita tak merasakan hebat sebab kita pun tak kenal kepada Nabi. Kalau kita kata cukuplah kita tahu bahawa Nabi itu Nabi kita, tak cukup tuan-tuan. Bayangkan yang hidup di zaman baginda Rasulullah, adanya Abu Bakar Siddiq, adanya Abu Jahal. Abu Bakar pun melihat kepada Nabi SAW, Abu Jahal juga melihat kepada Nabi. Tetapi pandangan yang dua ini berbeza. Satunya pandang dengan ta'zim dan juga kemuliaan. Satunya adalah mandang dengan penuh melekehkan juga mengkecilkan kepada Nabi. Kan namanya berbeza. Yang dilihatnya sama. Cahaya yang ada pada wajah Nabi tak pernah hilang. Ketika kewibawaan, kehebatan Nabi itu adalah hebat.
tapi yang membezakan adalah pandangan. Sebab itu hari ini kita nak kena cerita kepada tentang baginda Rasulullah, supaya pandangan kita kepada Nabi itu adalah kemuliaan, kehebatan. Bayangkan ketika ketika seorang penggembala kambing, dia menggembala kambing. Dia nampak seekor serigala yang menyambar kepada kambingnya. Dia pergi kejar dan dia dapat tangkap dan dapat selamatkan kambing itu. Serigala ni buat apa? Dia pergi dekat orang tu, dia kata, kenapa engkau mengambil rezeki yang telah ditetapkan oleh Allah kepada aku? Penggembala tu bukan dia masalah kambing ke apa, dia masalah serigala bercakap. Dia kata, pelik, ajaib. Serigala bercakap. Ini riwayat yang betul ini. Kata serigala tu jawab balik, tak cukup ajaib. Yang paling ajaib, yang paling luar biasa adalah Nabi yang terakhir telah diutuskan, tapi dia tak beriman kepadanya, tak pergi pun. Ada Nabi yang terakhir? Ya, Nabi yang terakhir telah diutuskan oleh Allah, engkau tak pergi jumpa dengan dia, beriman kepada dia. Penggembala kambing itu kata, kalau begitu aku nak pergi, tapi kalau aku pergi, kambing ni siapa nak jaga? Tak apa, aku jaga, kata serigala. Jangan main-main. Pergi penggembala itu beriman kepada baginda Rasulullah, kemudian balik dihadiahkan seekor kambing kepada serigala itu, memberitahu kepada dia. Tuan-tuan, ajaibnya pada hari ini seperti itu juga. Hari ini umat Nabi Muhammad tak kenal kepada nabinya. Nabi kita Muhammad SAW kenal kepada kita, bukan kenal sedikit-sedikit, kenal kita ini kenal sungguh. Dalam sebuah riwayat diseriwayatkan oleh Imam At-Tabarani, ketika Nabi SAW mengatakan, semalam aku telah ditunjukkan di dalam bilik ini, kata baginda Rasulullah, tentang akan perihal umatku awalhu wa akhirhu, daripada awal umatku yang pertama sekali sampai yang terakhir, sampai kiamat nanti. Sedang mereka itu bainal ma'i wa turab, sedang ketika itu mereka masih lagi daripada air dan juga tanah. Sesungguhnya aku kenal kepada setiap insan daripada umatku lebih daripada kamu itu mengenal kepada sahabatmu. Allah, Nabi kenal kepada kita lebih daripada kita kenal kepada orang yang dekat dengan kita, suami kita, isteri kita. Nabi kenal kita lebih daripada itu. Sebelum lagi kita diciptakan oleh Allah, sebelum lagi kita diadakan, Nabi kita ini seorang sahaja, bukannya ramai. Kita ini berapa bilion? Kalau dicampur daripada awal sehingga akhir, berapa bilion, berapa trilion dikenal satu persatu oleh baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kita ini nak kenal hanya Nabi kita seorang. Satu saja Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kisahnya pun adalah telah dijaga dan juga telah pun ada. Kisahnya itu cukup detail. Semuanya telah dikumpulkan daripada dilahirkan baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Sehingga ketika kecilnya baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Nabi nak cerita kepada para sahabat, kalau aku boleh tunjuk kepada kamu batu yang selalu bagi salam aku kat Madinah, di Mekah, aku akan tunjukkan kepada kamu. Batu pun kenal kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam di waktu kecilnya. Di waktu kecil baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ketika mana Halimatus Sa'diyah itu nak ambil untuk menyusukan kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, yang dalam keadaan kehidupannya itu adalah kehidupan yang sempit. Ketika itu dilapangkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Binatang ternaknya bertambah biak, susunya Masya Allah. Kemudian dalam keadaan tumbuh-tumbuhannya, bukan hanya daripada rumah Halimatus Sa'diyah, satu kampung Bani Sa'ad itu mendapatkan keberkatan baginda Rasulullah. Ini insan yang luar biasa. Sehingga Nabi SAW di waktu kecilnya tak seperti anak-anak kecil yang lain. Tak pernah pergi keluar berhibur. Walaupun daripada sifat insani itu ada kehendak baginda Rasulullah, tapi dijaga oleh Allah Subhanahu wa taala, sehingga kata Nabi ketika kecil, aku pernah ketika itu ada pesta di Makkah, aku berada di luar Makkah, maka aku pun teringin sangat untuk nak pergi, sebab aku dengar sedikit-sedikit daripada pesta yang ada itu. Maka ketika mana aku berkeinginan demikian, aku dah pesan kepada kawanku untuk menggantikan aku menggembala kambing. Maka ketika aku dalam perjalanan, aku tersinggah sekejap, tiba-tiba aku ditudurkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Bangun-bangun pesta tu dah habis dah. Besok hari yang kedua dicuba lagi oleh baginda Rasulullah, maka masih berlaku kejadian yang sama. Maka tahulah baginda Rasulullah bahawa sesungguhnya ianya tak diizinkan dan tak dibolehkan untuk pergi ke tempat tersebut, supaya tak dijadikan oleh alasan oleh umatnya bahawa Nabi pernah pergi kat konsert sekali.
Ni mana rujukannya? Pergi konsert, pergi rujukan siapa? Nabi tak pernah pergi pun. Nabi tak pernah pergi pun tempat yang bukan-bukan itu, dipelihara oleh Allah Subhanahu wa taala. Sebab tu kata baginda Rasulullah, addamani rabbi fa ahsana ta'dibi. Allah ambil bapa baginda Rasulullah. Di waktu kecil pun telah pun diwafatkan ibunya Aminah. Kemudian bapa ataupun kepada datuknya Abdul Muttalib adalah seorang yang cukup bijaksana, seorang yang hakim, seorang yang cukup hebat, seorang pemimpin yang hebat, diambil oleh Allah supaya tak ada campur tangan di dalam pendidikan Nabi SAW dan tarbiyah baginda Rasulullah. Nabi mengatakan, addabani rabbi fa ahsana ta'dibi. Aku diajarkan adab oleh Allah Subhanahu wa taala, maka terbaiklah adabku, kata baginda Rasulullah. Supaya apa? Supaya kita menjadikan Nabi sebagai contoh. Sebab tu Allah mengatakan, kana lakum fi rasulillahi uswatun hasanah. Telah ada pada diri baginda Rasulullah itu sebagai contoh tauladan yang baik. Kenapa yang hari ini kita alasan kalau kita suruh buat bagaimana seperti mana Rasulullah, kita mengatakan itu lain, itu Rasulullah. Rasulullah lainlah, dia Rasul. Kalau begitu tak gunalah Allah mengatakan untuk jadikan Nabi sebagai contoh. Kalau tidak, kenapa Nabi Allah SWT jadikan Nabi itu daripada golongan manusia? Lebih baik Allah jadikan daripada malaikat. Tapi Allah jadikan daripada golongan manusia. Allah jadikan baginda Rasulullah itu sebagai contoh kerana kita mampu untuk ikut kepada baginda Rasulullah. Nabi minum, makan, Nabi juga tidur, semuanya diajarkan adab oleh baginda Rasulullah. Buat tak kita, itu persoalan dia. Bangun tidur kita baca tak zikir yang diajarkan oleh Nabi? Tak pun sekurang-kurangnya mengucapkan Alhamdulillah. Baca tak bismillah di dalam setiap perbuatan amal yang baik yang kita buat? Tengok cermin, baca tak doa Allahumma kama hasanta khalqi fahasin khuluqi, ya Allah, sebagaimana kau cantikkan ciptaanku, cantikkanlah akhlakku. Supaya taklah lama sangat duduk dekat depan cermin tu. Maknanya kita semua cantik dah. Tapi kalau tak baca doa tu, yang lama duduk kat depan cermin tu, nak matikan tudung pun masalah, sini ke belakang, sebab rasa tak cantik semua. Sedangkan kalau baca tadi, ya Allah seperti mana kau cantikkan ciptaanku, maknanya kita semua cantik. Tapi yang lebih penting adalah akhlak yang cantik. Tapi yang itu yang dibelakangkan, yang didepankan adalah kecantikan fizikal. Tuan-tuan, kita di hospital ni yang kita rawat adalah fizikal kita, sakit yang ada, tapi kita lupa untuk merawat kepada hati. Sedang Nabi SAW ketika dilahirkan, diutuskan oleh Allah Subhanahu wa taala, Allah mengatakan, laqad manallahu 'alal mu'minin idh ba'atha fihim rasulan min anfusihim yatlu 'alaihim ayatihi wa yuzakkihim wa yu'allimuhumul kitaba wal hikmah wa in kanu min qablu lafi dhalalin mubin. Telah dikurniakan oleh Allah kepada kamu satu kurniaan yang agung, yaitu diutuskan kepada kamu seorang rasul daripada kalangan kamu. Apa tugasnya? Yatlu 'alaihi ayati, untuk nak bacakan ayat Allah. Tapi misi utama yang pertama sekali, wa yuzakkihim, untuk melaksanakan tazkiyah, penyucian jiwa. Kemudian baru belajar, wa yu'allimuhumul kitaba wal hikmah, baru diajarkan kepada mereka itu daripada Al-Quran dan hikmah. Kita ni belajar, minta maaf, kadang-kadang dengan hati yang kotor. Kita tadah hati kita, kita bawa hati kita di dalam majlis ilmu, hati yang kotor, minta maaf. Akhirnya ilmu itu masuk, campur dengan yang kotor itu, maka ilmu kita pun jadi ilmu yang minta maaf tak berapa bersih. Sebenarnya sepatutnya kita ni bersihkan hati kita, hilangkan daripada sifat-sifat mazmumah. Tahu tak, sakit penyakit hati kita tak boleh rawat dekat hospital-hospital ni, tak ada rawatan khusus untuk nak merawat kepada hati-hati yang sakit tu. Bukan hati yang had tu, ini hati betul, hati yang mana ianya tepat pandangan Allah. Apa penyakit-penyakit hati? Di antaranya adalah hasad. Tuan-tuan, penyakit hasad ni, nak tahu kita ada penyakit hasad atau tidak, senang saja timbangannya. Tengok orang senang, kita sakit hati. Tengok orang tu susah, kita gembira. Ini adalah mengharapkan orang lain teruk, mengharapkan orang lain hina, mengharapkan orang lain tak baik. Ini adalah penyakit hati. Kita rasa biasalah, tak apalah, kita belajar, kita beramal, kita solat, kita puasa. Tapi Nabi mengatakan al-hasadu ya'kulul hasanah
kama ta'kuluna narul hatab. Sesungguhnya hasad itu memakan amalan kita seperti mana api yang memakan kayu. Nanti kita berdiri di depan Allah, ya Allah, aku banyak solat, aku banyak puasa, aku banyak umrah. Mana ya Allah? Nah, hasadmu itu memakan kepada amalanmu. Nah, datang di majlis ilmu bagus, tapi hati kita bagaimana? Riaknya bagaimana? Ujubnya bagaimana? Tak dirawat seperti itu, maka bagaimana amalan-amalan kita, tuan-tuan? Hadirin rahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Sebab itulah apabila kita nak menyebut tentang kelahiran Nabi SAW, untuk kita nak memuliakan Nabi, melihat Nabi dengan pandangan yang cukup ta'zim, yang cukup hebat, lahirnya saja dengan penuh luar biasa. Yang menyambutnya disebutkan dalam riwayat yang datang kepada Aminah ketika itu adalah Sayyidah Asiyah dan Sayyidah Maryam, iaitu ibu atau isterinya Fir'aun, iaitu penghulunya, di antara penghulu perempuan di syurga. Begitu juga dengan ibunya Isa alaihi salam. Nak bagi tahu bahawa Nabi itu lebih mulia daripada Nabi Musa dan lebih mulia daripada Nabi Isa. Sehingga datanglah kedua-duanya tadi ini, iaitu yang mengasuh kepada Nabi Musa dan yang melahirkan Nabi Isa ketika lahirnya baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Hadirin, ini insan yang luar biasa. Di waktu kecilnya Nabi ceritakan kepada para sahabat bagaimana kehebatan baginda Rasulullah, bukan untuk bangga dirinya, tetapi supaya orang memahami akan bagaimanakah Nabi itu adalah insan yang agung dan cukup luar biasa. Hadirin rahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Sebab itu kalau kita katakan arasy Allah bergegar ketika dilahirkan Nabi, di dunia ini pun ada yang bergegar ketika Nabi SAW bersama dengannya. Dalam riwayat yang sahih, kalau kita tahu kisahnya, Nabi naik ke gunung Uhud. Ketika naiknya Nabi SAW ketika itu dengan Sayyidina Abu Bakar As-Siddiq, dan juga dikata riwayat adalah Sayyidina Uthman dan Sayyidina Ali, ada riwayat mengatakan Umar dan juga Ali. Kata ketika itu bergegar ketika itu gunung Uhud. Kata Nabi SAW, diam atau tetap kamu wahai Uhud, sesungguhnya di atas kamu ada Nabi dan juga As-Siddiq dan dua orang syuhada, kata Nabi SAW. Iaitu yang dimaksudkan dengan syahid itu adalah nantinya adalah mungkin Sayyidina Umar atau Sayyidina Uthman atau Sayyidina Ali. Kedua-duanya, ketiga-tiganya adalah syahid di jalan Allah. Dah tahu dah, Nabi dah cerita dah. Tapi bergegar ketika itu Uhud. Kenapa? Kerana kenal kepada baginda Rasulullah. Bahasa apa yang digunakan untuk gunung Uhud itu kenal kepada Nabi SAW. Sehingga Nabi mengatakan, inna Uhudan, sesungguhnya Jabal Uhud ini, yuhibbuna wa nuhibbuh, dia cinta kepada kami dan kami cinta kepada dia. Bahasa mana yang digunakan untuk jatuh cinta ini? Sedangkan gunung ini tak ada bahasa yang kita tahu bagaimana nak melahirkan rasa cinta. Tetapi Nabi mengetahui akan cintanya gunung Uhud itu. Bahasa apa yang digunakan oleh pelepah kurma itu di dalam dianya menangis kerinduan kepada Nabi. Ketika Nabi berganjak sedikit saja meninggalkan dari tempatnya, ketika berdiri di atas mimbar, menangis ketika itu pelepah kurma, ketika itu didengari oleh semua yang berada dalam masjid baginda Rasulullah. Sehingga Nabi turun memujuk seperti memujuknya anak yang kecil. Sehingga kata perawi itu, aku boleh gambarkan kepada kamu bagaimanakah yang disebutkan tangisan yang daripada pelepah kurma itu, seperti anak kecil yang menangis. Yang dipujuk ketika itu semakin kurang dan semakin kurang. Nabi bisik, kemudian Nabi dengar, Nabi bisik dan kami dengar. Ketika itu, setelah itu Nabi naik di atas mimbar. Setelah berhentinya tangisan tersebut, Nabi mengatakan, tahu tak apa yang aku katakan kepada pelepah kurma itu? Aku mengatakan, kamu diberikan dua pilihan. Wa imma kamu itu aku tanam kembali dan kamu akan hidup berbuah, ataupun kau akan berada di syurga bersama dengan aku. Nah, pelepah kurma ini lebih bijak, kadang-kadang lebih bijak daripada manusia lagi. Apa yang dipilih oleh pelepah kurma itu? Aku ingin bersamamu ya Rasulullah di syurga. Allah, ini cinta macam mana ini? Suatu pelepah kurma yang tidak bernyawa, yang mungkin kita rasa tidak ada perasaan, tetapi cintanya kepada Nabi adalah luar biasa. Sejauh mana cinta kita kepada baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, sedang Nabi sudah jatuh cinta kepada kita lebih awal lagi, sehingga Nabi selalu berdoa dan menitiskan air matanya kepada kita. Hadirin dan rahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi rasanya masa pun dah tamat dah. Jadi alhamdulillah, mudah-mudahan majlis seperti ini menambahkan mahabbah dan kecintaan kita kepada baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Cinta ini cinta yang pasti dibalas oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Cinta ini cinta sejati.
Cinta yang tak akan dikecewakan oleh Nabi. Cinta kita dengan makhluk itu belum tentu betulnya. Kalaupun mereka mengatakan aku cinta kamu sehingga ke hujung nyawa, itu kadang-kadang tak betul pun. Sampai lubang kubur lagilah, sampai di pintu syurga jangan harap tuan-tuan. Tapi Nabi sungguh, Nabi sampai hujung nyawa pun ummati, ummati. Sampai di dalam alam barzah pun Nabi mengatakan nanti amalan kamu dihadapkan kepada aku. Kalaulah baik aku akan bersyukur kepada Allah. Kalau tak baik aku akan beristighfar kepada Allah untuk kamu. Nanti di akhirat pula Nabi akan menyisingkan daripada lengan bajunya. Dia buka pintu syurga. Nabi keluar untuk cari umatnya. Dia kata Nabi, aku akan memegang pinggang-pinggang kalian sedang kamu sedang ingin untuk berterjunan masuk ke dalam neraka Allah. Nabi pegang pinggang kita. Nabi tak pegang rambut kita. Nabi tak pegang tangan kita. Nabi tak tarik kaki kita. Nabi pegang pinggang kita nak menunjukkan kesungguhan Nabi untuk mengeluarkan dan menyelamatkan kita daripada neraka Allah Subhanahu wa taala. Tinggal tugas kita adalah untuk membentuk identiti kita sebagai umat Nabi Muhammad supaya Nabi kenal kepada kita. Sebab takut-takut nanti kita tak masuk dalam golongan umat. Takut-takut nanti Nabi tak kenal kepada kita hari kiamat. Selagi Nabi kenal kita umat Nabi Muhammad, selagi itu Nabi akan tolong kepada kita. Sebab itu Nabi mengatakan kullukum tadkhulunal jannah illa man aba. Semua kamu akan masuk syurga kecuali yang enggan. Qalu man ya'ba ya Rasulullah. Sahabat mengatakan siapa yang enggan wahai Rasulullah? Qala wa man ata'ani dakhalal jannah wa man asani faqad aba. Orang yang taat kepada aku maka dia akan masuk ke dalam syurga. Orang yang bermaksiat kepada aku maka dialah yang tak mau masuk ke dalam syurga, iaitu orang-orang yang mana dimurkai oleh Allah Subhanahu wa taala. Hadirin terakhir, ada orang mengatakan ini cerita pasal cinta Nabi SAW. Kadang-kadang bukan dia nak buat amal pun, bukan dia buat sunnah. Nah, ada perbezaan di antara amalan atau cinta dan juga ittiba'. Cinta dan ikutan, ada dua perkara yang berbeza. Tetapi orang yang cinta pasti akan mengikut, tetapi orang yang mengikut belum tentu cinta. Kita duduk kat traffic light, lampu merah. Adakah kita kata alhamdulillah, terima kasihlah orang yang buat traffic light ini, lampu merah, terima kasih banyak, atau kita marah? Tapi kita berhenti juga, taat juga, tapi kita bukan suka, tak suka. Tapi orang yang cinta pasti dia buat. Sebab itulah Nabi SAW ketika mana ada seorang sahabat, ada seorang yang tawaf kepada Nabi. Tapi ini bukan Sayyidina Fudalah, ada seorang Fudalah yang tawaf kepada Nabi, dia ada pisau nak bunuh Nabi. Itu satu riwayat. Riwayat yang lain ada beberapa kejadian yang berlaku ketika Nabi tawaf. Di antaranya peristiwa yang ini disebutkan riwayat yang sahih, iaitu orang yang mana dianya berada di belakang Nabi ketika tawaf. Dia ada di dalam dia punya, dia sorokkan ketika itu pisau untuk nak membunuh kepada Nabi. Dia cakap dalam hatinya, nah sekarang ini aku akan bunuh Muhammad dan aku adalah orang yang hebat kerana membunuh Muhammad. Sebutannya Muhammad. Ketika itu Nabi toleh kepada dia mengatakan, engkau telah berkata perkataan yang buruk, kata Nabi SAW di dalam hatimu. Terkejut dia ketika itu, dia mengatakan, aku tak bercakap dengan lisan, tak ada orang yang tahu, tapi yang bercakap adalah hatiku. Tidak lain engkau itu adalah Rasulullah. Maka di depan itu dia mengatakan, asyhadu an la ilaha illallah wa annaka Muhammadar Rasulullah. Aku bersaksi tiada Tuhan melainkan Allah dan engkau Nabi Muhammad, engkau adalah pesuruh Allah. Adakah Nabi mengatakan, oh alhamdulillah masuk Islam dah cukup? Tak. Nabi ketika itu Nabi angkat tangannya dan letakkan di dadanya. Kata sahabat ini mengatakan, ketika dia letakkan tangan Nabi SAW di dada, aku merasakan dingin, merasakan lapang, merasakan ketenangan, dan tak ada insan yang sebelum ini yang aku benci kecuali dia, iaitu Muhammad SAW. Tetapi setelah itu sesungguhnya Rasulullah lah insan yang paling aku cintai. Nabi tak cukupkan hanya dengan dia syahadah, tak cukupkan hanya dengan beriman, tetapi Nabi nak juga supaya dia cinta kepada Nabi SAW. Sebab cinta itu penting tuan-tuan. Sebab itulah yang kita nak anyam cinta kita pada hari ini. Yang hari ini kita nak cerita pasal Rasulullah supaya kita nak suburkan rasa cinta kita kepada baginda Rasulullah SAW. Supaya apabila kita cinta kepada Nabi SAW, kita akan ikut kepada Nabi, kita akan buat sunnah baginda Rasulullah, kita akan bersama nanti dengan orang yang kita cintai nanti yaumul qiyamah, dan akhirnya kita akan bersama dengan baginda Rasulullah nanti di syurga insya-Allah, dan kita akan mendapatkan bahagian daripada syafaat
yang dijanjikan oleh Allah Subhanahu wa taala daripada baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Aqulu qauli hadza wa astaghfirullahal azim li wa lakum. Terima kasih kepada pihak hospital yang jemput kepada saya, begitu juga pihak paksi yang juga turut sama bersama pada hari ini, begitu juga dengan siapa saja. Mudah-mudahan majlis-majlis seperti ini lebih kerap diadakan, lebih-lebih lagi di tempat-tempat seperti ini, sebab tempat ini memerlukan kepada ketenangan, tempat ini perlukan kepada rahmat Allah Subhanahu wa taala, tempat ini memerlukan kepada maghfirah. Yakinlah tuan-tuan, tempat yang dibuat majlis seperti ini akan berbeza dengan tempat-tempat yang tak ada majlis seperti ini. Maka mudah-mudahan hospital ini diberkati oleh Allah Subhanahu wa taala. Kalau orang yang dirawat disembuhkan oleh Allah Subhanahu wa taala, kalaupun tidak akan diambil oleh Allah dengan cara yang baik dan husnul khatimah. Mudah-mudahan diberkati oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin Allahumma amin. Allahumma hdina bi hudak waj'alna mimman yusari'u fi ridak wa la tawalliyan waliyan siwak wa la taj'alna mimman khalafa amraka wa 'asak wa hasbunallahu wa ni'mal wakeel. ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين واجعلنا للمتقين إماما. اللهم أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم والحمد لله رب العالمين. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Terima kasih kita ucapkan kepada Ustaz Habib Said Najmuddin bin Osman Al-Kirit yang telah menyampaikan kuliah sebentar tadi. Hadirin dan hadirat sekalian, bagi meraihkan sebagai tanda ingatan kita, pihak penganjur, pihak majlis dengan segala hormat yang mempersilakan Datuk Dr. Hajah Juwita binti Ghazali, pengarah Hospital Setengah Bahaya, diiringi oleh Dr. Zaitun untuk tampil ke hadapan bagi menyampaikan cenderahati. Kak Bik, main belah sini. Sekejap, minta tunggu sekejap tu. Tunggu sekejap, ada lagi. Seterusnya dipersilakan ahli kumpulan Naqabatul Ashraf yang menyampaikan bacaan Maulid di Bangi sebentar tadi. Dipersilakan. Terima kasih Datuk. Untuk seterusnya pihak majlis menjemput para pelajar Darul Hadis untuk tampil ke pentas. Hadirin dan hadirat sekalian, sementara menunggu para pelajar mengambil tempat,
saya ingin mengambil kesempatan untuk mengumumkan beberapa perkara. Yang pertamanya, wakaf Al-Quran untuk para pelajar tahfiz. Tuan-tuan boleh dapatkan borang di kaunter Darul Hadis di sebelah kanan saya, dan juga di sebelahnya juga tuan-tuan boleh mewakafkan untuk Madrasah Darul Hidayah. Dua-dua kaunter ini berada bersebelahan di sebelah kanan saya ni. Yang seterusnya, tuan-tuan sekali boleh mengambil kesempatan untuk membeli belah di gerai-gerai yang kita sediakan pada hari ini. Dan seterusnya, hadirin dan hadirat sekalian, sebagaimana yang kita maklumi, nak menganjurkan program ini kita memerlukan dana yang agak besar juga. Jadi saya percaya dan penuh yakin bahawa tuan-tuan dan perempuan juga ingin menyumbang bagi menjayakan program kita pada hari ini. Jadi tanpa berlengah masa, saya melancarkan tabung sumbangan untuk program kita pada hari ini. Para petugas diminta untuk mengedarkan beg derma. Hadirin dan hadirat sekalian, sementara kita kutipan sumbangan berjalan, jadi kita serahkan majlis kita kepada para pelajar Darul Hadis untuk menyampaikan qasidah burdah. Dengan segala hormatnya dipersilakan. Al-Fatihah. اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله وصحبه وزوجاته وذرياته صلوا عليه وسلموا تسليما حتى تنالوا جنة ونعيما. الله يجزي من يصلي مرة 10 ويسكن في الجنان مقيما. صلوا عليه وسلموا تسليما حتى تنالوا جنة ونعيما. الله يجزي من يصلي مرة 10 ويسكن في الجنان مقيما. صلوا عليه وسلموا تسليما حتى تنالوا جنة ونعيما. الله يجزي من يصلي مرة 10 ويسكن في الجنان مقيما. اللهم صل وسلم على سيدي وحبيبي وطبيب قلبي وجسدي وروحي سيدي رسول الله محمد بن عبد الله الصادق الأمين وعلى آله وصحبه أجمعين. الله الله اللهم صل وسلم على
وحبيبي وطبيبي قلبي وجسدي وروحي سيدي رسول الله محمد بن عبد الله الصادق الأمين وعلى آله وصحبه أجمعين. الله الله اللهم صل وسلم على الله اللهم صل وسلم على سيدي وحبيبي وطبيبي قلبي وجسدي وروحي.